Bab Islam Abi Bakar As-Siddiq. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Hammam bin Al-Harith. Beliau berkata, Ammar bin Yasir berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu, ketika mana tidak ada bersama baginda kecuali 5 orang hamba, 2 orang perempuan dan Abu Bakar. Ini padahal dulu sudah ada dah manaqib Abu Bakar, ada pula. Nah, sini. Bab Islam Sa'ad. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, beliau berkata, saya telah mendengar Aba Ishaq, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, tidak Islam sesiapa pun kecuali pada hari aku memeluk agama Islam. Aku berada selama 7 hari. Wa inni la thuluthul Islam, dalam keadaan aku adalah yang la thuluthul Islam, yang ketiga daripada 3 orang Islam. Yang ketiga daripada 3 orang Islam. Bab Zikril Jin, cerita tentang jin, dan firman Allah Ta'ala, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, katakan diwahyukan kepadaku bahawa satu kumpulan jin telah mendengar. Diriwayatkan dari siapa? Ma'an bin Abdurrahman, beliau berkata, saya telah bertanya ayah saya. Yang ini ayah dia tu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, mana cucu kepada Abdullah lah. Dia berkata, saya telah mendengar ayah saya berkata, saya telah bertanya Masruq, siapakah yang memberitahu kepada Nabi SAW tentang jin pada malam mereka mendengar Al-Quran itu? Beliau berkata, ayah, haddathani abuka. Faqala, dia berkata, ayah engkau lah menceritakan kepada saya, yakni Abdullah, bahawa satu pokok yang memberitahu tentang mereka itu, yakni kepada Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa beliau pernah membawa bersama Nabi SAW satu bekas untuk air sembahyang Nabi SAW dan untuk hajatnya. Ketika beliau sedang mengikut baginda dengan membawa barang-barang tadi, Nabi SAW bertanya, siapa itu? Faqala, Abu Hurairah pun berkata, saya Abu Hurairah. Faqala, ibghini ahjaran. Nabi SAW berkata, cari beberapa biji anak batu, astamfid biha, yang dapat aku beristinja dengannya. Jangan kau bawakan kepadaku tulang, dan jangan juga tahi binatang yang telah kering itu. Saya pun datang dengan membawa beberapa biji anak batu dalam hujung kain saya, sehingga saya meletak dekat baginda. Kemudian berpaling pergi. Kemudian pergilah, meninggalkan baginda di situ, sehingga baginda selesai beristinja. Apabila telah selesai, masyaitu, saya pun pergi, lalu bertanya, apa cerita tulang dan tahi binatang yang telah kering itu? Qala, Nabi SAW menjawab, kedua-duanya itu adalah sebahagian daripada makanan jin. Sesungguhnya satu rombongan jin, Nasibin nama tempat, telah datang kepadaku. Mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka minta dengan aku bekal, yakni makanan. Aku pun minta dengan Allah untuk mereka, agar tidak mereka lalu di mana-mana tempat yang ada tulang ataupun yang ada tahi binatang yang telah kering itu, melainkan akan mereka dapati padanya makanan, yakni makanan untuk mereka. Bab Islam Abi Dzar.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, bila sampai berita kebangkitan Nabi SAW kepada Abu Dzar, beliau berkata kepada saudaranya, pergi ke lembah itu, yakni ke Mekah lah, dengan berkenderaan dan dapatkan maklumat tentang orang yang mendakwa dia tu sebagai Nabi, didatangi oleh cerita dari langit. Bagi tahu kepadaku maklumat tentang orang itu. Wasma' min qawlihi, dan dengar kata-katanya, cerita dia tu. Kemudian datanglah kepadaku, baliklah. Adik-adik dia tu pun pergilah, sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a, kemudian dia pun pulang kepada Abi Dzar. Lalu dia berkata, saya telah lihat dia tu menyuruh, mengajar orang melakukan akhlak-akhlak yang mulia, dan ucapan dia bukan syair. Faqala, Abu Dzar berkata, engkau tidak memuaskan hatiku, engkau tidak ma syafaitani mimma aradtu, apa yang aku mahu, engkau tidak menyempurnakan apa yang aku mahu, tak menghilangkan, tak memuaskan aku lah. Dia pun berbekal dan membawa satu gerabah atau bekas air yang buruk, berisi air, sehingga pergi sampai ke Mekah, masuk ke masjid, cari Nabi SAW, tetapi dia tidak kenal Nabi SAW, yang ini lagi pada ketika itulah tak kenal lagi, dan dia tak mahu juga tanya orang. Sampai malam, dia pun berbaring situ. Ali tengok dia. Ali pun tahu bahawa ini orang asing ni. Bila dia tengok Ali tu, ataupun Ali tengok dia turutlah. Falam yas'al wahidun minhum sahibahu, masing-masing tak tanya satu sama lain tentang apa-apa. Sampai pagi besok, dia pun bawa gerabah dia tu pula dan bekal dia pergi ke masjid. Begitulah sepanjang hari dia Nabi SAW tidak juga nampak dia sampai ke petang. Dia pun pulang ke tempat tempat tidur dia. Ali pun lalu dekat dia. Dia pun kata, adakah orang ini tak tahu lagi tempat tinggalnya? Dia pun membangkitkannya dan membawanya pergi bersamanya, dalam keadaan masing-masing tidak tanya tentang apa-apa. Masing-masing tidak tanya satu sama lain tentang apa-apa. Sampai hari ketiga, Ali pun kembali seperti itu juga. Fa aqama ma'ahu, dia pun bangunlah, membangkitkan dia, membangunkan dia bersamanya. Kemudian Ali pun bertanya dia, tak bolehkah engkau ceritakan kepadaku apakah yang mendorong engkau datang ke sini? Abu Dzar kata, kalau engkau berjanji dengan aku dan sungguh-sungguh membuat perjanjian dengan aku untuk menunjukkan kepadaku fa'altu, yang menunjukkan kepadaku maksudku, fa'altu, aku akan ceritalah. Fa'alah, Ali pun tak apalah, bersedialah. Fa'akhbarahu, dia pun ceritalah kepada Ali maksud dia. Qala, yani Ali berkata, fa'innahu haq, sesungguhnya itu benar, dia adalah Rasulullah. Fa'idha asbahtu, pagi besok, bila tiba besok, pagi besok, kau turut aku. Kalau aku nampak sesuatu yang aku bimbangkan terhadap engkau, aku akan berdiri seolah-olah aku sedang mengalirkan air. Kalau aku terus berjalan, kau turutlah aku, sehingga engkau masuk ke tempat aku masuk. Dia pun melakukan begitu. Teruslah dia berjalan mengikut Ali sehingga masuk menemui Nabi SAW. Dia masuk bersamanya dan masuk bersama Ali lah.
dan dengar sebahagian daripada ucapan ataupun ajaran Nabi SAW, wa aslama makanahu, dan terus memeluk agama Islam di situ juga. Nabi SAW pun kata kepada dia, baliklah kepada kaummu dan ceritakan kepada mereka, sehingga ya'tiyaka amri, sehingga sampai kepadamu perintahku ataupun utusan aku kah, apa-apa cerita tentang aku. Qala, Abu Dzar berkata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku akan melawan menyatakan ajaran ini di hadapan mereka. Dia pun terus keluar hingga pergi ke masjid dan berteriak meraung dengan sekuat-kuat suaranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ramai pun bangkit pergi memukulnya sehingga merebahkannya. Abbas pun datang, akabba alaihi, yani rebah atas dia. Abbas itu akabba alaihi, maknanya melindungi dia. Akabba alaihi, pergi merebahkan diri ke atasnya, yang ini melindungi dia lah, macam dakak dia lah. Qala wailakum, Abbas berkata, apalah kamu ni, tidakkah kamu sedar bahawa dia ni daripada kabilah Ghifar, dan jalan pedagang-pedagang kamu pergi ke Syam tu, kamu akan berjumpa dengan puak-puak dia ni. Fa'anqadhahu minhum, dengan mengatakan begitu, Abbas telah menyelamatkannya daripada mereka. Besok pula dia datang lagi melakukan seperti tadi. Mereka pukul dan menerkamnya. Abbas pula pergi dakap dia, menyelamatkannya. Bab Islam Sa'id bin Zaid, diriwayatkan dari Qais, beliau berkata, saya telah mendengar Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail di Masjid Kufah berkata, demi Allah, aku masih lagi nampak aku ketika Umar memberkasku ataupun memperkuatkan aku atas Islam sebelum Umar itu memeluk agama Islam, ataupun la muthiqi, memberkas aku kerana Islam. La muthiqi itu boleh juga makna menguatkan aku atas Islam. Walau anna Uhudan irfadda, kalaulah bukit Uhud boleh bergoyang kerana apa yang kamu lakukan terhadap Uthman ini, nescaya bukit Uhud akan bergoyang ataupun akan beralih, yakni daripada kedudukannya. Bab Islam Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, kami terus kuat semenjak Islam Umar, semenjak Umar memeluk agama Islam. Diriwayatkan dari Zaid bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ini Abdullah bin Umar, beliau berkata, ketika dia sedang berada di rumah dalam keadaan ketakutan, tiba-tiba As bin Wa'il As-Sahmi, yaitu ayah kepada Amr, ini Amr ibn al-As, datang kepadanya, yakni kepada Umar, ayah dia tu. Al-As bin Wa'il memakai satu sut pakaian yang berjalur daripada kain Yaman Hibarah, wa qamisuhu, dan bajunya tepi dia tu makfufun biharir, yakni tepi-tepi dia ni lis dia lah, lis ataupun hujung-hujung kain dia daripada sutera. Wa huwa min Bani Saham, dia ni daripada Bani Saham. Mereka ialah
sekutu kami semasa jahiliyah. Faqala lahu, dia pun berkata kepadanya, yakni kepada Umar. As tu kata, kenapa dengan engkau? Qala, Umar berkata, kaummu mengatakan bahawa mereka akan membunuh aku kalau aku Islam. Qala, dia berkata, ini As berkata, la sabila ilaik, tidak ada jalanlah kepada engkau, yakni tidak ada jalan mereka kepada engkau. Ba'da an qalaha amintu, setelah dia berkata begitu, aku berasa lega. Fa kharajal As pun keluar. Falaqiyan nas, dia bertemu dengan orang qad sala bihimul wadi, orang ramai, yang ramai merekanya itu sehingga macam mengalir lembah dengan orang, dengan ramainya orang. Ini menunjukkan ramai orang yang mari itu. Faqala, dia pun kata, aina turidun, ke mana kamu nak pergi ni? Faqalu, mereka berkata, kami nak anak Al-Khattab ini yang telah murtad. Qala la sabila ilaih, As berkata, tidak ada jalan bagi kamu kepadanya. Fakarran nas, dan dia telah membuatkan orang ramai berselera. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, apabila Umar memeluk agama Islam, orang ramai berkumpul dekat rumahnya. Mereka mengatakan Umar telah murtad. Aku pada ketika itu masih lagi kanak-kanak, berada di atas rumah, berada di atas loteng rumah. Tiba-tiba mari satu orang yang memakai jubah sutra. Faqala, dia berkata, fasaba Umar fama dhaka, yakni Umar, dalam setengah nuskhanya qad saba Umar fama dhaka, Umar telah murtad. Apanya? Kenapanya? Aku telah memberi perlindungan kepadanya. Qala, yang perawi berkata, ini Abdullah bin Umar, aku pun tengok orang berselera meninggalkannya. Faqultu man hadha, saya pun tanya, siapa dia ni? Mereka pun, anak beranak dia tu katalah, Al-As bin Wa'il. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar lagi, beliau berkata, tidak pernah aku dengar Umar mengatakan sesuatu, mengatakan apa-apa untuk sesuatu, inni la azunnuhu kadza, aku rasa begini, melainkan sesuatu yang disangka oleh Umar itu akan menjadi kenyataan, seperti yang disangkanya, seperti yang dikatanya. Ketika Umar sedang duduk, tiba-tiba mari satu orang yang seorang lelaki yang cantik. Faqala, dia pun berkata, salahlah mana sangkaanku, sama ada orang ini masih di atas agamanya, yakni agama jahiliyah, ataupun dia ni pernah menjadi tukang tenung kepada mereka. Bawakan orang itu kepadaku. Maka dibawalah orang itu kepadanya, yakni kepada Umar. Faqala lahu dzalika, dia pun katalah, jadi kepada orang tadi dia kata, aku sangka, aku kira kamu ni begini-gini, masih namanya Sawad bin Qarib, masih berada di atas agamamu, ataupun kamu ni tukang tenung. Faqala lahu, faqala ma ra'aitu kal yawm, dia pun berkata, tak pernah kulihat seperti hari ini.
Tidak pernah kulihat seperti hari ini aku bertemu dengan seorang muslim. Qala Umar pun berkata, sungguh-sungguh aku berharap kepadamu agar engkau menceritakan kepadaku. Qala, orang itu pun berkata, Sawat tu kata, dulu aku adalah tukang tenung di zaman jahiliah. Qala fama a'jabu. Umar pun tanya dia, apakah yang paling engkau kagumlah dalam sebanyak-banyak cerita yang jin kau bawa kepada engkau tu? Apakah yang paling engkau suka ataupun yang paling engkau kagum? Qala, kata dia, kata orang tu, yang ni Sawat itu, pernah pada suatu hari ketika saya duduk di pekan, di pasar, tiba-tiba jin tu mari kepada aku. Aku nampaklah ketakutannya. Faqalat, dia berkata, ini jin tu kata, kamu tak tengok kau jin? Dan duka citanya, putus harapannya setelah dia tu memang lemah pun, dan luhuqiha bil qalas, setelah dia tu jin tu pergi kepada qalas, yakni unta, wa ahlasiha, dan pelapik unta. Qala Umar berkata, sadaqah, memang benar dia. Ketika saya sedang tidur dekat Tuhan-Tuhan mereka, ini Tuhan-Tuhan orang zaman jahiliah, tiba-tiba mari satu orang bawa anak lembu. Dia pun sembelih anak lembu tu. Terus berteriaklah seseorang yang berteriak. Tidak pernah aku dengar teriakan yang sekuat itu sama sekali sebelum tu. Dia berkata, ya jalih amrun najih rajulun fasih. Dia berkata, la ilaha illa anta, atau la ilaha illallah. Dia kata, wahai jalih, amrun najih, wahai jalih, maknanya wahai musuh yang secara terbuka menyatakan permusuhannya. Amrun najih, ini adalah suatu perkara yang berjaya. Rajulun fasih, seorang yang fasih, dia mengucapkan la ilaha illa anta, atau la ilaha illallah. Fawathabal qawm, orang ramai pun melompat. Qultu la abrahu hatta a'lama ma wara'a hadha. Saya pun berkata dalam hati saya lah, aku akan terus menunggu sehingga aku mengetahui apa takwilan ataupun cerita di sebalik mimpi ini. Thumma nada, kemudian berseru pula, ya jalih amrun najih rajulun fasih yaqul la ilaha illallah. Faqumtu, lepas tu aku pun sedar. Fama nashibna an qila hadha nabiyyun. Tak lama kemudian disebutkan bahawa dia ni adalah nabi. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, dia berkata kepada orang ramai, sesungguhnya aku masih lagi nampak aku diberkas Umar kerana Islam. Aku dengan adiknya, wa ma aslama, pada ketika itu dia belum lagi Islam. Walau anna Uhudan, kalau bukit Uhud itu boleh bergoyang atau berganjak kerana sesuatu yang telah kamu lakukan terhadap Uthman, nescaya patutlah bukit itu bergoncang ataupun bergoyang, berganjak kerananya. Bab terbelah bulan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa orang Mekah minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menunjukkan kepada mereka satu mukjizat. Baginda pun menunjukkan kepada mereka bulan terbelah dua, sehingga mereka menampak bukit Hira di antara dua bulan itu. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, bulan telah terbelah ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Baginda bersabda, ishhadu, saksikanlah. Satu sebelah telah pergi ke arah bukit itu, mana ke sebelah sana bukit, sebelah lagi balik sini, mana begitulah.
Riwayat daripada Abdullah satu lagi isnad ini di Mekah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Abbas pula bahawa bulan telah terbelah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi ni pun lagu tu juga serupa. Ini masih lagi kita dalam bab apa ni? Sebenarnya dalam bab manaqib lagi. Tapi Imam Bukhari selangi bab-bab ini dengan cerita-cerita semasa jahiliah. Ada cerita-cerita lain lah sebagai selingan dia. Sebabnya seperti yang kita sudah sebut dah sebelum pada ni. Yang pertama cerita Islam Abu Bakar. Islam Abu Bakar. Padahal sudah cerita dah dulu. Sekarang ni cerita pula di sini. Jadi ini apa ni kenyataan Ammar bin Yasir. Dia kata aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada bersama baginda kecuali 5 orang hamba, 2 orang perempuan dan Abu Bakar. Mana ni beberapa orang ni je. Maknanya Ammar bin Yasir ni di antara orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Abu Bakar ada dah Islam dah lah pada masa tu. Tetapi ulama-ulama kata ni seperti dalam hasyiah kita ni, dia kata Ammar ni Islam, ketika dia Islam ramai dah orang lain Islam lebih 30 orang dah. Lepas tu apa makna dia sebut ni beberapa orang? Jadi boleh jadi ini cerita ni dia cerita selepas Islam, tapi hak dia tengok semasa dia bukan Islam. Dia tengoknya ni ada beberapa kerak maknanya dia nak cerita di sini ni beberapa orang ni termasuklah Sayyidina Abu Bakar ni awal benar masuk Islam. Ketika dia tengok tu ketika tu dia tidak Islam lagi, jadi dia cerita pada masa dia belum Islam lagi. Itulah maksudnya. Kalau tidak sebenarnya ramai dah bukan hak ni lah, bukan hak ni saja. Kemudian bab Islam Sa'ad. Ini pun orang yang penting juga. Orang yang penting juga, mana dia peringkat awal lagi masuk Islam. Peringkat awal lagi masuk Islam. Jadi dia kata dia ni satu, yang ketiga daripada 3 orang Islam. Hal ni pun ulama-ulama mengatakan sebelum pada dia tu sudah ada dah orang lain. Jadi mana kalau kita kira pendapat ulama tu bermakna dia nak cerita sini kumpulan. Mana kumpulan orang Islam yang dibahagikan kepada beberapa jenis. Misalnya kita kata orang merdeka, hamba, dan orang perempuan. Jadi orang merdeka hak besar tu maksudnya. Hak balid dah, hak dewasa dah. Hak tu dia tu yang ketiga. Bab zikril jin wa qaulillahi ta'ala. Ini bab cerita tentang jin dan firman Allah Ta'ala. Jadi hak sini ni hadis ni nak ceritanya siapa yang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jin duduk dengar dia baca Quran ke apa tu? Dia kata satu pokok yang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada jin duduk dengar engkau baca Quran ke apa ni, ada satu pokok yang cerita. Jadi ini semua ni mukjizat Nabi SAW. Dan keistimewaan Abdullah bin Mas'ud lah, sebab dia ada dalam peristiwa tu. Lepas tu
Imam Bukhari nak cerita di sininya di peringkat awal ni, seperti mana ada beberapa orang yang memeluk agama Islam di peringkat awal seperti Abu Bakar, Sa'ad dan lain-lain lagi. Di kalangan jin pun lagu tu juga. Sebab puak-puak dia ni pun mukallaf juga, saqalain, termasuk di antara yang ditaklifkan agama serupa dengan manusia juga, iaitu jin. Jadi puak-puak jin ni pun ada hak dulu ke dia juga masuk Islamnya. Ada hak dulu ke dia juga masuk Islam. Jadi pokok tu pokok sendiri tu kecek. Kalau pokok pun tidak jadi masalah. Sebab kepada Nabi SAW sudah biasalah mukjizat yang seumpama itu. Ataupun kalau kita nak katakan jin, pokok tu pun ada jin di sebalik dia, pun boleh jadi juga. Yang menceritakan kepada Nabi SAW. Cumanya Ibnu Mas'ud dia tidak nampak jin tu. Dia nampak macam pokok duduk bagi tahu kepada Nabi SAW gini-gini. Nabi SAW duduk mengadap, duduk cakap dengan pokok, padahalnya di sebaliknya itu adalah jin. Boleh jadi juga. Lepas tu ni cerita Abu Hurairah yang sudah banyak kali kita jumpa dah. Iaitu Nabi SAW suruh dia tu Nabi nak khidmat lah bahasanya, nak khidmat nak khidmat kepada Nabi SAW bila pergi buang air. Jadi Nabi SAW pun suruh dia carilah, cari beberapa butir anak batu untuk istinja. Dan dia bawa bekal air sembahyang Nabi SAW dan keperluan Nabi. Nabi SAW pun suruh cari anak batu, jangan buat mari tulang dan tahi binatang, tahi unta kau, tahi lembu kau, tahi kuba kau sudah kering tu orang panggil rausah. Hak tu tak sah. Sebab apa? Kedua-duanya adalah makanan jin. Dan dia pun ceritalah, rombongan jin nasibin telah mari kepada aku, itulah sebaik-baik jin. Nabi SAW puji jin itu. Sebab apa? Sebab mereka adalah golongan yang mula-mula, yang awal memeluk agama Islam. Sebab itu dia istimewa, dipuji oleh Nabi SAW. Dan mereka minta makanan, minta makanan. Nabi SAW pun minta dengan Tuhan agar dia hak sesuai. Hak sesuainya iaitu tulang ataupun ni tahi binatang sana. Kalau ada jumpa, mereka jumpa itu ada makanan lah, makanan bagi mereka pada benda-benda tadi. Sebab itu Nabi SAW tak bui kita buat istinja jadi kotor. Baiklah kita kata hak tulang tu tak apalah, kita kata hak tulang tu takut jadi kotor, tak apalah, tahi tu tidak kotor dah kan ni. Kita hak ni pun dia kembali kepada cerita hak kita sudah bincang dah dulu. Tahi binatang yang dimakan, boleh dimakan, halal dimakan dagingnya, begitu juga air kencingnya, mengikut setengah ulama tidak najis kepada kita manusia pun, apatah lagi kepada jin. Inilah salah satu dalil mereka. Sebab Nabi SAW kira tidak najis tu. Cuma tak sibuk itu kena hak kita tu. Hak kita tu tak boleh tu jadi najis lah. Sebab kita kalau istinja kan, mana kita ni tidak boleh makan daging, tidak halal daging kita. Maka sebab tu jadi kotor. Tapi kalau benda tu sendiri tidak kotor. Itu pendapat mereka. Ada pula yang lain mengatakan bahawa kita tengok ada lain dia kata tulang tu untuk makanan puak-puak dia tu sendiri. Ada pun tahi binatang tu makanan bagi ternakan mereka, makanan bagi ternakan mereka. Yang ni seperti kalau kita makanan kita lah, makanan ternakan kita upuk, kita kata dia ni pun lagu tu juga. Makanan dianya salah satulah, bukan hak ni saja. Cuma hak ni hak istimewa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Cuma hak ni hak istimewa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka, iaitu berupa tulang.
berupa tulang. Lepas tu kita kata lepas tu tulang nak makan ke dia, mana ada daging, dia tidak makan sebab kita, cara kita. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau dia jumpa tulang tu, Allah SWT akan buat makanan ada pada dia tu, pada makanan tu, pada tulang tu, untuk dia. Jadi makanan ni bagi makhluk Tuhan ni tidak serupa. Bagi kita makan goni, bagi orang lainnya makan hapah dia tu makanan dia. Seperti kita kata nyo lah, kita kata nyo. Kita makan sate dia tu, lepas tu hapah dia tu kita buat kaya, makanan juga. Jadi tidak serupa makanan tu. Kepada orang ni hak ni makanan dia, kepada hak ni, kepada anjing tulang tu makanan dia. Begitu juga kepada jin ini. Adapun rausah itu tahi binatang sana ni, makanan kepada ternakan mereka. Makanan kepada ternakan mereka, bukan makanan kepada mereka itu sendiri. Ada juga ulama yang mengatakan begitu berdasarkan hadis yang lain lah, berdasarkan hadis yang lain. Hak nak sininya apa dia? Hak nak sininya Nabi SAW puji itu ni'mal jin. Sebaik-baik jin ini ialah jin puak-puak nasibin. Apa? Pasal dia ni memeluk agama Islam awal dulu. Di kalangan dia tu pun perang juga, seperti kita juga. Jin ni pun perang juga. Ada hak terima agama, ada hak tidak terima agama, ada hak payah, ada hak mudah. Lagu tu seperti kita juga. Cuma banyaklah ia menjadi masalah kepada kita yang menjadi sebahagian dalam tamadun manusia. Susah payah manusia nak buat kau tu, nak buat kau ni. Dia tak ada lah, tak perlu susah payah lah. Itulah bezanya. Kita nak pergi jauh, kena naik kereta, naik kapal terbang, maka adalah rekaan ni muka kita tak boleh pergi cepat tanpa kenderaan ataupun alat-alat tadi. Adapun jin tak ada. Kita nak naik bangunan tinggi, naik kot tangga, orang buat tangga, lepas tu orang buat lift. Sebab apa kita tak boleh nak naik selalu? Dia tak payah buat kau tu, boleh naik selalu, sekelip mata. Kita kena buat pintu lah. Pintu ni kena setinggi ni. Kalau tidak tak muat, tak boleh nak masuk, kena tunduk pula. Teratuk pala, susah lah. Dia tak apa, lubang kecil boleh masuk. Jadi itu bezanya. Tapi dari segi tanggungjawab agama, tak boleh buat maksiat, kena taat, serupa kita. Cara hidup itu tak serupa lah cara hidup tu. Tapi asasnya, keperluan asas tu serupa kita juga manusia. Yang ni ada makanan, ada anak bini, begitulah. Mana dia pun anak bini lah, bini. Cara yang sah tu lah yang boleh bergaul dengan perempuan. Ada pun yang lain tak boleh juga. Hak Islam tu lagu tu terikat serupa kita je. Begitu. Habislah cerita jin itu. Sebab Imam Bukhari dia selang-seling, dia tidak seperti orang lain. Dia buat, kalau cerita manakib saja, dia tidak lagu tu. Imam Bukhari ni memang dia nak buat sesuatu yang pelik lah. Sebab tu tak ada orang, tak ada. Setengah-setengah orang kata ni silap penyalin kitab Bukhari ni, nusakh. Sepatutnya duduk sekalinya letak kotsir ni. Sebenarnya tidak. Imam Bukhari berapa kali sebelum pada dia mati, dia duduk mengajar dah kitab ni. Mana tahu dia ada maksud seperti tadi lah. Macam ni perlu dia sebut jin. Kalau kita royak kelebihan manusia saja, sesoalan manusia sajalah lebihnya. Sesoalan manusia sajalah sahabatnya. Sahabat ni manusia saja ke? Dah, jin pun sahabat juga. Kalau di kalangan manusia ni sahabat tu ada hak lebih, ada hak kurang sikit. Begitu juga jin pun ada hak lebih, ada hak kurang sikit, begitulah. Hak tu dia nak ceritanya. Salah satu kelebihan kepada seseorang tu iaitu dulu Islam. Itu salah satu kelebihannya. Selain daripada kelebihan-kelebihan lain lah, iaitu kuat, kemah, teguh berpegang dengan agama, itu pun ialah juga. Kemudian bab Islam Abi Dzar, dulu kita sudah jumpa dah juga ni. Abu Dzar nak tahu, kirim hantar pergi adik-beradik dia. Bila adik-beradik dia pergi, balik mari royak tak puas hati dia pergi sendiri. Daripada gambaran di sini nyatalah
bahawa di peringkat permulaannya Nabi SAW ni memang susuk-susuk. Susuk-susuk nak menyebarkan agama. Pasal apa? Orang kafir terlalu kuat dan terlalu agresif pada masa tu. Jadi Nabi SAW nusuk. Sampai 3 hari Abu Zar ni pergi. Duk senyap, tak tanya, duk perhati, nanti tengok gitu. Lepas tu sampai jumpa dengan Sayyidina Ali tu pun, Sayyidina Ali kata, tu aku. Biar jauh lah, jangan duduk jalan sekali, nanti orang syok pula. Nanti orang kata, ni hak mana pula ni? Islam kau pula ni? Orang luar ni. Jadi dia suruh tu, ini cara di tempat-tempat yang bahaya lah gitu lah. Ali pun suruh tu, manakala aku nampak ada orang lalu dekat tu, orang nampak bahaya lah. Ada juga orang biasa tak kisah, ketua-ketua pemimpin kau misalnya, nampak bahaya kepada engkau, aku akan buat sesuatu lah. Dalam setengah riwayat yang lain dia kata, aku akan walala lah, walala betul tadi kasut kau, ataupun walala tuangkan air ni, maksud walala nak buang air kau, berdiri tengah jalan. Sebab zaman jahiliah dulu, di awal dulu memanglah buang air tu berdiri tepi jalan gitu. Aku buat lelak gitu, kamu berhenti. Bila aku berjalan, kamu berjalan pula. Sampai lama tu kan, bila aku masuk satu tempat tu, kamu pun masuk situ juga. Dia berjanji dah. Jadi Abu Zar ni pun tak cerita kat orang, sebab dia tahu dah memang orang tak senang ni dengan kebangkitan Nabi ni, dengan kebangkitan Nabi di peringkat permulaan. Tapi Abu Zar ni dia jenis, dia jenis lagu tu. Supaya kemudian perangai orang ni dia payah nak berubah. Perangai orang ni lagu tu. Setelah dia masuk Islam di zaman sahabat pun lagu tu juga. Dia nak royak, dia royak. Dia tak cara. Sesuai kau tidak. Padahal Nabi SAW kata, kamu balik dulu. Dia maknanya bila dengar cerita, maknanya kami telah keluar dah, apa gitu gini, tak apalah. Dia kata tak sih. Dia nak tubik istihar. Istiharnya bahan demo lah. Nabi SAW suruh balik senyap-senyap royak kepada puak-puak dia. Dia tidak. Bahkan dia bersumpah, dia nak berteriak, dia nak tepik, kata derah. Pergi dalam masjid tu, meraung dia. Orang meraung, mengucap 2 kalimah syahadah lah. Apalagi orang pun pukul lah dia, rebah situ. Dalam riwayat dulu kita sudah jumpa dah, mereka pukul tu macam cara pukul biar mati tu. Hampir mati aku. Pukul. Adalah riwayat sini tak ada. Abbas pemari. Padahal Abbas pun pada ketika tu tak Islam lagi juga. Tapi dia orang tua, pemimpin dia mikir lagu lain sikit. Sekurang-kurang dari segi kepentingan dunia tu lah dia kata, tak tahu ke dia ni puak-puak Ghifar ni. Puak Ghifar ni kalau kita pergi menega, kita lalu ke jalan puak dia, tak selamat kita. Jangan dibuat lagu tu. Orang pun jadi berhenti. Jadi akabah ni maknanya orang tu rebah, dia pergi telungkup di atas orang tu. Itu makna akabah. Untuk menyelamatkan, biar kena dia orang pukul, biar kena dia, jangan biar kena orang tu. Itu makna akabah, telungkup atas orang tu. Esok dia tak serik, kata pula lagu tu, pukul pula, orang pergi terkai ke dia. Abbas pun buat lagu tu pula. Begitulah cerita Abu Dhar. Mana nak ceritanya Islam ni mula-mula lagu tu. Bukan senang dari segi sejarah dia pun. Mana di tempat asal dia tu pun mendapat tentangan yang hebat. Orang tak terima. Begitulah apa-apa pun kalau jenis masyarakat ni faham apa-apa kalau benda tak orang tak biasa, orang tak biasa dengar memang dia jadi pelik. Mula-mula pasal dia dah benda molek setara mana pun. Sebab apa, manusia ni dia sudah biasa dengan cara dia sendiri, dia akan berasa pelik lah. Gitu je. Jadi itu cerita Abu Dhar. Lepas tu Sa'id bin Zaid ni salah seorang sahabat 10 lah dia ni. Salah seorang sahabat 10.
adik ipar kepada Sayyidina Umar. Sa'id bin Zaid, Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Dulu kan kita sudah jumpa dah ni tentang Zaid, ayah dia ni pun orang istimewa juga, ayah dia ni. Ketika orang lain semua duduk semua berhala, ayah dia tak sih. Ni dia ni keturunan itulah. Sa'id kata dalam masjid Kufah, dia duduk di Kufah. Jadi dia ni anak sepupu lah kepada Sayyidina Umar. Anak sepupu kepada Sayyidina Umar. Sebab ayah dia tu sepupu. Ayah dia tu dia ni sepupu kepada Sayyidina Umar. Ayah dia tu pak saudara Sayyidina Umar begitu. Ni Qais kata, saya dengar Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dalam masjid Kufah, dia kata, aku duduk nampak lagi, kata dia, lagu mana Umar berkah aku kerana Islam. Itu satu makna. Muthiq dengan makna memberkas aku. Satu lagi makna muthiqun alal Islam, muthiqi alal Islam, atau muwathiqi alal Islam. Mana Umar membuatkan aku lebih teguh di atas agama Islam. Dengan cara dia tu, tindakan dia tu membuatkan aku lebih yakin dengan Islam. Gitu makna dia. Keadaan ini berlaku sebelum Umar tu memeluk agama Islam. Habislah cerita tu. Nak ceritanya sini kepada dia ni memeluk agama Islam sebelum daripada Umar lagi, awal lagi. Tu anaknya. Dan adik Sayyidina Umar pun nama Fatimah tu, dulu lagi daripada Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Lepas tu dia kata ni cerita semasa dia lah, tidak ada kena-mengena dengan Islam dia ke apa dak. Mana hak zaman Sayyidina Osman tu orang berontak terhadap Sayyidina Osman, orang tuduh Sayyidina Osman macam-macam. Dia kata kalau Bukit Uhud ni boleh berganjak, boleh bergoyang, boleh kocok, kita kata nescaya Bukit Uhud ni akan bergoyang kerana sikap kamu ataupun perbuatan kamu terhadap Osman itu. Mana tak kena kamu buat lagu tu. Osman tu siapa? Tu dia nak ceritanya. Osman tu siapa? Ni hak cerita hak semasa lah. Hak nak sebenarnya Imam Bukhari naknya, iaitu dia ni memeluk agama Islam sebelum lagi daripada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar tu pun jadi Islam tu nyabit dengan dia juga. Nyabit dengan dia juga. Hak Sayyidina Umar pergi dengar dia duduk mengaji Quran kan. Lepas tu Sayyidina Umar suruh adik dia tu baca kepada dia ataupun tunjukkan kepada dia. Situlah Sayyidina Umar mula Islam tu. Lepas tu lepas pada Sa'id bin Zaid ni, nak ceritanya Imam Bukhari nak ceritanya kedua-dua orang ni ada hubungan rapat dari segi memeluk agama Islam. Dulu Imam Bukhari buat dah cerita Sayyidina Umar ke apa, hak tu dari segi kelebihan, tertib dari segi kelebihan. Hak ni nak cerita dari segi macam mana latar belakang mereka ni nak Islam. Jadi oleh kerana Umar ni Islam, memeluk agama Islam, ada berkait sangkut paut juga dengan Sa'id bin Zaid. Sebab itu dia sebut Islam Umar ni selepas daripada Sa'id bin Zaid. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ni pun kena bahaya juga seperti dengan Abu Dhar tadi juga. Sebab dia ijtihad dia ni Islam, kena bahaya nak mati Ibnu Mas'ud. Sebab tu juga lebih kurang Abu Dhar lah cerita dia. Ibnu Mas'ud kata kami terus kuat mana selepas Umar ni memeluk agama Islam. Maknanya kemasukan Umar ke dalam Islam memberi kekuatan kepada orang-orang Islam. Jadi kuatlah. Lepas pada tu ni cerita di peringkat awal dia. Bila mula-mula Umar ni masuk Islam, gapo dia jadi? Ramai orang pergi kepung rumah dia tu. Yang disebutkan di sini macam mengalir air. Orang tu ramai tu, orang tu bergerak macam air. Ramainya pergi. Kira-kiranya nak bunuh dia lah. Sebab apa? Bahaya ni orang lagu dia ni kalau memeluk agama Islam. Jadi reaksi masyarakat pun
tak serupa dengan orang lain lah. Inilah Ibnu Umar menceritakan, dia kata ketika Umar sedang duduk dalam rumah dalam keadaan takut, bukan manusia takut juga, mari ramai-ramai ni. Tiba-tiba mari As bin Wa'il, yang ni ayah kepada Ammar bin Al-As. Al-As itulah ayah kepada Ammar. Mana nak cerita sini, ayah dia tu seorang yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Mana kata-kata dia tu orang dengar, kalau dia kata kadang-kadang orang tak langgar. Peranan ayah dia juga, maknanya Umar ni jadi selamat di peringkat awal. Padahal kafir juga, kafir. Tapi dia adalah buah simpati macam Abbas tadilah. Dia ayah kepada Ammar itulah. Dia kata ayah kepada Ammar bin Al-As. Pergi tu pakai pakaian yang kemah lah, satu suit. Maknanya gambaran seorang pemimpin lah, gambaran seorang pemimpin. Lagu itulah pakaian dia. Lepas tu tepi-tepi ni, tempat keling tepi, keling sini ni sutera saja. Lepas tu pula pakai jubah pula kot luar ni. Jubah kot luar ni jubah sutera pula. Begitulah yang digambarkan. Jadi dia ni daripada Bani Saham. Jadi orang semasa jahiliah dulu dia ada sekutu-sekutu. Puak-puak ni sekutu dengan puak-puak ni, puak ni sekutu dengan puak-puak ni. Jadi kalau mana-mana orang daripada puak-puak sekutu dia ni kena buat nyaya ataupun apa-apalah, dia akan bela. Itu maknanya sepakat mereka itu semasa jahiliah, cara jahiliah dia. Dia ni termasuk dalam sekutu kami semasa jahiliah, sekutu kepada keluarga kami semasa jahiliah. Faqala lahu, dia pun kata, apa cerita? Apa ni? Ma balukan ni, apa ni? Umar kata, ada dia pergi, dia tengok orang boleh dengar lah tu, dah orang ramai gitu semua, pergilah dia. Apa ni? Umar pun kata, kaum kau mendakwa ataupun mengatakan mereka akan bunuh aku kalau aku Islam. Aku Islam adalah mana ni gini mau ni mari ni. Dia pun kata la sabila ilaik, tidak ada jalan orang nak untuk bertindak apa-apa yang tidak baik terhadap kau. Aku akan halang. Makna gitulah kira-kiranya, aku akan halang. Ba'da an qalaha amintu, selepas dia kata begitu aku berasa lega, aku berasa tenang. Siapa kata ni? Ibnu Umar kata. Moga dia pun ada duduk dalam rumah tu belakang anak-anak tu. Kalunya serbu mari tidak kau bunuh habis, mati habis. Jadi Ibnu Umar kata pada masa tu dia budak-budak lagi, duduk atas loteng. Bila orang mari nak serbu tu, bila dia kata gitu tu aku berasa lega lah, berasa aman. Sebab apa? Dia ni orang penting dalam masyarakat. Al-As pun keluar daripada rumah. Bila keluar tu dia pun jumpa dengan orang lah, ramainya orang. Qad sala bihimul wadi, yang di lembah itu mengalir dengan manusia, macam air mengalir di lembah tu. Orang saat ni kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok orang duduk tawaf Kaabah tu lah, ramai tu kan, gerak tu macam air duduk berjalan daripada jauh kalau kita perhati tu. Begitu. Dia pun tanya, kamu nak mana? Ramai gini mah. Mereka kata kami nak anak Ibn Khattab ni lah, hak murtad ni, kata dia, hak tinggal agama nenek moyang ni. Dia pun kata la sabila ilaih, tak ada jalan, kata dia. Jangan buat apa-apa kepada dia. Jangan buat apa. Dia kata lagu tu berselera habis, balik habis. Mana nak ayatnya besar peranan dia dan kedudukan dia tu. Sebab tu kalau kita perhati dalam sejarahnya orang-orang ni kan, hak besar-besar kemudian macam Ammar bin Al-As, orang Mesir sampai bila-bila terhutang budi dengan dia. Pahala orang Mesir tu kira-kira buat kebajikan macam-macam lah, macam-macam bentuk. Ada hak jadi ulama, ada hak jadi pejuang, ada hak jadi pemimpin, macam-macam lah hak buat kebajikan sampai bila-bila. Sampai sekarang Islam lagi berkait dengan dia. Dia lah yang bawa Islam. Ammar, ayah dia sama, ni lah orang ayah dia. Sebab dia ada bakar tu, ada. Supaya juga Muawiyah, siapa dia? Abu Sufyan ni kan ketua kan, pemimpin. Nak sabarlah kalau lah dia jadi hebat pun, memang dia ada latar belakang. Kemudian riwayat daripada Ammar bin Dinar, dia kata saya dengar Abdullah bin Umar cerita, tadi lah lebih kurang tu.
Orang marilah dekat rumah dia. Orang duduk kata, Umar ni telah murtad. Aku masa tu kecil lagi duduk atas loteng rumah. Lepas tu mari satu orang, dia nampak satu orang mari pakai jubah sutera. Bila orang kata Umar murtad, apa apanya? Dia marah pula. Apa apanya? Aku telah bagi perlindungan kepada dia. Kalau iya, aku telah bagi perlindungan. Dia kalau mengikut masyarakat dia, kalau bagi perlindungan orang tak boleh ganggu dah. Kalau ganggu boleh jadi perang. Boleh jadi perang. Itu perlindungan yang diberikan. Ibnu Umar kata, aku pun tengok orang berselerak orang tu apabila dia kata begitu. Masing-masing baliklah. Aku pun tanya, siapa dia? Muka budak lagi kan, budak-budak. Tanyalah, orang tua siapa? Gitu mon. Orang pun kata, Al-As bin Wa'il. Dia itu Al-As bin Wa'il. Anak ceritanya kepada dia, Umar tadi tu, apa yang orang ramai gitu semua pergi dekat dia, sedangkan orang lain tidak gitu. Sebab orang nampak dah lah bahaya ni orang start lagu dia ni kalau memeluk agama Islam. Akan berlaku perubahan besar. Memang apa? Sebab itu pakak nak pergi serbu dia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia kata Umar ni pelik, ayah dia ni lah. Mana kalau dia kata gapa-gapa, aku rasa gini-gini. Firasat dia tu tinggi, tepat kok dia kata. Tak ada benda dia kata aku rasa gini, melainkan jadi supaya dia kata dia rasa gini. Itu tepat. Maknanya pendapat Umar. Pernah satu kali dia duduk, Sayyidina Umar duduk, tiba-tiba lalu satu orang, comel orang tu. Dia apa kata? Sudahlah sekali ni, tak betul dah lah sangkaan aku. Sebab nampak, tak nak nampak gapo. Dia kata sama ada orang ni masih di atas agamanya, iaitu cara jahiliah, ataupun dulu dia ni tukar tenung. Tu Umar kata. Lepas tu dia pun panggil, dia suruh, cuba pergi panggil orang tu, mari jumpa aku. Orang pun pergi panggil orang tu. Dia pun royak lah, aku kata gini. Jadi makna betul dia kata. Memang orang tu tukar tenung tu. Ada dengan jin, ada dengan, sebab kita kata tutup bomo lah. Apa-apa orang tanya, orang rujuk ke dia, dia perasak tu. Jadi boleh lah maklumat apa-apa. Betul lah Pak Sayyidina Umar kata. Dia ni tukar tenung. Lepas tu Sayyidina Umar pun kata, aku kata gini-gini, ya kah? Dia pun kata, tak pernah, kata dia. Supaya hari ni aku jumpa dengan orang Islam. Maknanya kata tu betul. Dia heran dia. Mana Sayyidina Umar, dia nampak firasat ni tinggi orang Islam. Aku berjumpa dengan seorang Islam yang mana kata-kata dia tu, tekaan dia tu tepat. Tak pernah macam hari ni kata dia. Mana ni demo ni yang gini mo ni, gitulah kita kata. Sayyidina Umar apa kata, gini, aku nak tanya hak sebenar kamu, royak hak sebenar. Sungguh-sungguh ni tanya semua hati, ikhlas hatilah kita kata. A'zimu alaika illa ma akhbartani. Maknanya aku sungguh-sungguh ni dengan ikhlas hati tanya engkau, mesti royak juga ke aku kepada mana pun. Dia apa kata, sungguhlah kata dia, aku semasa jahiliah dulu tukar tenung. Ni dia ngaku, sungguh waktu dia pelik tu. Sayyidina Umar pun tanya dia kecek-kecek tu, tanya, apa dia hak paling pelik, hak paling kamu suka sekali semasa kamu duduk berurusan dengan jinmu lah, apa dia cerita yang dia bawa kepada kau yang paling menyenangkan kamu? Dia pun kata, pada satu hari aku pergi Kedah, tiba-tiba jin aku tu mari. Dia nampaknya, orang lain tak nampak. Jin aku tu mari, aku pun mana tahulah dia ni dalam keadaan ketakutan tu. Mana aku tahu, aku dapat kesan daripada dia. Dia pun kata, jin tu kata, mu tak tengok kau, tak nampak kau, kata dia. Jin ni, yang ni puak-puak jin sudah kecewa, duka cita, putus asa. Selepas sebelum ni memang lemah pun dia tu.
Dan selepas dia ni pergi kepada unta-unta dengan pelapik-pelapik, apa nama ni, ahlas tu, pelapik kain, pelapik pelana unta tu, rikab unta tu. Maknanya jin-jin ni, puak-puak jin ni macam nak lari lah. Nak lari, berselerak nak lari. Kalau orang agak pergi nak naik kuda kalau sampai itu. Jadi pergi duduk siap nak pergi lah ke mana tak tahu, tak nampak kau. Orang duduk gegar nak lari tu. Siap dengan unta ke apa, nak lari lah kira-kiranya. Umar pun kata betul tu. Hak kamu cerita tu betul tu. Hak ni lah kata dia, hak tu yang paling aku suka sekali. Suka tu kepada dia, boleh jadi dia mikir lucu jugalah. Hak tempat rojok dia ni setara tu je. Apabila tiba susah, mana takut juga jin tu pun. Jin tu pun takut juga, jenis nak lari juga. Apa ni ya, jin ni nak lari takut-takutan ni. Sayyidina Umar pun cerita betul lah apa kamu kata tu. Sebab pada ketika itu kelahiran Nabi, kebangkitan Nabi SAW ni diketahui oleh jin. Itulah yang menggemparkan, itulah yang membuat mereka takut, jadi putus asa, kecewa ke apa tu. Yang ni buat jin hak kafir lah. Hak ni lah yang menjadi rujukan tukar tenungnya. Umar pun kata betul tu. Pernah aku sendirilah maknanya tidur dekat Tuhan-Tuhan berhala ni lah. Tiba-tiba mari satu orang, mana mimpi lah, dalam mimpi dia buat mari anak lembu, dia pun sembelih. Bila sembelih tu, ni isyarat kepada mati dah lah. Mana ajaran lama, hak orang duduk korban di hadapan berhala-berhala tu, mati dah, berteriak, tepik derah, kata dia tak rajin dengar. Sederah tu orang tepik. Gapo dia tepik? Ya jalih amrun najih rajulun fasih yaqul la ilaha illa anta. Tu dia berteriak dah. Wahai musuh yang menyatakan permusuhannya. Maknanya dia kata kepada popok dia lah. Ni macam syaitan lah teriak tu. Kata kepada popok dia, wahai orang yang musuh yang memerangi lawan dia secara terbuka, secara terang-terangan. Yang ni jin ataupun syaitan lah. Amrun najih, ini adalah satu perkara, satu ajaran yang berjaya. Rajulun fasih, dia adalah seorang yang fasih. Dia mengucapkan la ilaha illallah, yakni dia mengajarkan la ilaha illallah. Yang ni puak-puak syaitan, jin ke apa ni, berteriak. Dia tahu hak yang dimaksudkan amrun najih, Islam lah. Rajulun fasih, Nabi SAW lah. Yang dia ajar la ilaha illallah tu Nabi kita lah. Mana pada masa tu apabila terbit tu habis. Mana bukan manusia saja hak kafir yang berasa terancamnya, yang ketakutannya, bahkan puak-puak jin dan syaitan tu pun takut juga. Hak kafir itulah. Pada masa tu kira-kiranya kafir sajalah. Maka orang ramai pun bila dah derah tepik ni melompat habis lah. Melompat habis. Aku pun tak lari, aku tu duduk situ. Aku nak tahu gapo dia ceritanya yang lagu ni. Lepas tu tepik pula sekali pula lagu tu juga kata ya jalih amrun najih rajulun fasih yaqulu la ilaha illallah faqumtu. Lepas pada tu aku pun sedar. Saat ni dia mimpi. Lepas tu aku pun bangkit. Yang ni sedar. Tak lama kemudian diceritakan bahawa dia ni Nabi. Ni Muhammad ni adalah Nabi. Orang cerita gitu. Dia cerita kepada tukar tenung tu. Maknanya kepada Sayyidina Umar sendiri pun sudah ada isyarat-isyarat tu. Dan kepada tukar tenung, begitu juga kepada makhluk lain lah, macam jin, syaitan ke apa, dia tahu kebangkitan Nabi SAW ni bukan tanpa alamat, tidak. Bahkan kepada orang-orang yang ada hubungan lah, terutamanya dengan alam ghaib tu, cuba nak meredah alam ghaib tu, macam tukar tenung ke apa, dia tahu ada isyarat-isyarat. Begitu juga ahli kitab yang duduk mahir dengan kitab, dia duduk baca kitab semua, dia pun tahu juga. Seperti Heraklu ke apa tu, dia tahu. Orang ahli bintang tahu juga. Mana ada isyarat kepada Nabi akhir zaman itu. Lepas tu dia cerita tu pula Sa'id bin Zaid ni, hak tadi jugalah.
hak tadi juga. Babun syiqaqil qamar. Ni Imam Bukhari nak selingan lagi. Nak cerita tentang bulan terbelah dua sebagai mukjizat Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW menghadapi macam-macam tentangan dan cabaran semasa dia mula-mula bawa agama Islam itu. Itu dia nak ceritanya. Semasa tu payahlah, sebab tu jadi istimewa orang yang mula-mula memeluk agama. Sebab dalam keadaan orang ramai tak boleh terima, tiba-tiba dia boleh terima. Siapa dia? Sahabat-sahabat yang maksud Imam Bukhari, sahabat-sahabat yang dia nak kemukakan ni orang-orang yang lebih. Itulah dia nak. Sedangkan orang lain cabar Nabi SAW, minta suruh tunjuk mukjizat. Nabi SAW pun tunjuk, terbelah dua. Jadi nampak duduk di sana bukit Uhud salib ni, nampak gitu. Tu anaknya. Jadi dalam Quran pun sebut iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa syaqqal qamar itu maknanya bulan telah terbelah tu zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu. Dan itu salah satu tanda nak kiamat dah. Padahal zaman Nabi kita akan pakai kiamat bila? Dah itu tanda dah tu. Adapun mukjizat Nabi-Nabi hak dulu dia sekitar hak atas bumi ni je. Nabi SAW ni pakai hak atas ni. Mukjizat dia tu nyata. Apabila diminta dicabar oleh orang-orang kafir. Lepas tu hak lain-lain dia tak ada apa lah, lebih kurang itulah. Babu hijratil Habasyah. Wallahu a'lam. Akhirul